أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sekali lagi dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini sesuai dengan ketentuan daripadanya. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini diberi kerahmatan dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, apa yang ingin saya bincangkan, apa yang ingin saya kongsikan pada pagi ini ialah mengembalikan semula kita kepada sumber yang paling asal, iaitu Al-Quranul Karim, kalam-kalam Allah, firman-firman dan wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengingatkan kembali kepada perkara ini? Kerana bila kita melihat keadaan sosial, keadaan masyarakat, keadaan muda-mudi yang sememangnya sudah semakin jauh daripada sumber dan pegangan kepada Al-Quranul Karim, begitu juga dalam pengamalan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seawal ayat-ayat Iqra diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, kalimah Iqra itu sendiri mempunyai pengertian, pemaknaan yang cukup besar, bukan sekadar dari sudut bacaan. Bahkan Iqra sebenarnya meminta kita memahami. Daripada kalimah Iqra juga meminta kita untuk menghayati. Kalimah Iqra juga untuk kita mengkaji. Kalimah Iqra juga untuk kita menganalisis dan mengetahui sesuatu perkara dengan lebih detail dan lebih mendalam. Apapun sebenarnya simple, ringkas daripada pemaknaan ini dari Al-Quranul Karim, Allah hanya minta kepada kita dua perkara, dua benda. Yang pertama ialah tadabbur dan yang kedua ialah tafakkur. Menerusi tadabbur dan tafakkur, kita akan dapat melihat
dengan sebenar-benarnya keindahan firman-firman dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bila kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahawa ayat yang Allah bagi pada kita sebagai manusia ini terbahagi kepada dua jenis. Bukan di sini merujuk kepada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, tidak. Tetapi yang ingin saya maksudkan ialah ayat-ayat yang berbentuk qauliyah dan ayat-ayat yang berbentuk qauniyah. Apakah dia ayat qauliyah? Apakah dia ayat qauniyah? Ayat-ayat qauliyah ialah kalam-kalam dan firman-firman Allah yang pernah diturunkan kepada sebahagian para nabi dan para rasul sebelum ini. Suhuf Nabi Adam ayat qauliyah, suhuf Nabi Idris ayat qauliyah, suhuf Nabi Syis ayat qauliyah, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa adalah ayat-ayat qauliyah. Begitu juga dengan Taurat Musa, begitu juga dengan Zabur Daud, begitu juga dengan Injil Isa, dan tak terkecuali yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat-ayat qauliyah, yang di sana berisi firman-firman yang sememangnya jelas dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ayat-ayat qauniyah ialah tentang penciptaan alam semesta yang luas dan besar ini. Allah juga minta kita melihat dan membaca alam semesta, yang mana di alam ini Allah telah menjadikan kejadian langit dan kejadian di bumi. Dan di antara kedua-duanya, maksudnya di antara celah langit dan di celah bumi juga ada makhluk-makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Bila sebut langit, langit itu besar, langit itu luas, pelbagai spesies dan variasi makhluk yang dijadikan oleh Allah. Begitu juga bila kita menyebut bumi, bumi itu luas, ada macam-macam spesies kejadian dan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah. Ini semua menuntut kita untuk membaca ayat-ayat dalam bentuk ini, merenung dan bertafakur kepada kejadian dan ciptaan Allah. Baik, bila kita sebut ayat qauliyah dan bila kita sebut ayat qauniyah, ayat qauliyah pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah kamu tidak mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran? Ini seolah-olah ataupun persis pertanyaan. Adakah kamu tidak mentadabburkan ayat-ayat Allah? Adakah kamu tidak membaca ayat-ayat Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataupun sememangnya hati-hati kamu sudah dikunci mati, ataupun hati-hati kamu sudah dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila datang frasa seperti ini, cuba tuan-tuan bayangkan bagaimanakah keadaan hati-hati dan jiwa-jiwa manusia yang dibuka oleh Allah dengan siraman cahaya-cahaya ilmu dan pengetahuan, menerusi hampir dan dekatnya mereka dengan Al-Quran, menerusi hampir dan dekatnya mereka dengan sunnah-sunnah Nabi. Dan bagaimana pula salah satu bentuk gambaran yang Allah bagi seolah-olah hati mereka ni dikunci mati, hati mereka ni dikunci rapat oleh Allah, memaknakan kepada kita betapa jauhnya mereka dengan panduan yang telah diberikan dan disediakan dari sisi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sedia maklum, bukan tuju kepada sesiapa, tapi bagi saya yang bercakap, kita tahu dan kita sedar
bahawa kita ni adalah insan, makhluk yang serba-serbi dikelilingi oleh kelemahan, kekurangan. Dan dalam kelemahan dan kekurangan tersebut, sama ada dari sudut akidahnya, sama ada dari sudut keimanannya, sama ada dari sudut amalan dan ibadat-ibadat lain, kita sedar kita ada kekurangan, kelemahan dan kelompangan di mana-mana. Dan kita juga sedar kita sering terdedah dengan apa yang disebut sebagai dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita juga sering terdedah dengan dosa-dosa yang Allah tutup aibnya sekarang, dan ada setengahnya telah dibuka kepada orang lain. Ini semua juga kita sedang hadapi. Walaupun demikian, alhamdulillah, dalam keadaan lemah dan kurang ini, Allah masih lagi meletakkan pada jiwa, pada hati dan pada perasaan kita suka kepada Al-Quran. Dalam hak duk lemah, hak duk kurang ni, Allah letak lagi dalam hati kita nak pegang Quran. Allah letak lagi dalam hati kita nak belik Quran. Allah letak lagi dalam hati kita nak muliakan Al-Quran. Allah letak lagi dalam hati kita nak baca Al-Quran. Allah letak lagi pada kita nak tajwid dan tarannumkan Al-Quran. Allah letak lagi kita nak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Tapi bila sampai pada yang Allah sebutkan tadi, dikunci mati hati-hati mereka, kita bimbang satu masa, wal'iyazubillah. Macam mana agak-agak tuan-tuan dan puan-puan rasa kalau satu masa Allah matikan jiwa dan perasaan ni, bila tengok Quran kita rasa meluat kepada Al-Quran. Bila Allah kunci mati hati ni, bila dengar orang baca Al-Quran, benci kepada suara-suara yang mengeluarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana kalau Allah kunci di suatu masa, orang-orang nak mengamalkan Al-Quran, orang-orang nak menjalankan undang-undang Al-Quran, kita jadi marah, kita jadi benci, kita jadi tak suka. Dengan bahasa yang mudah, apa saja yang keluar daripada Al-Quran kita lawan. Apa saja yang keluar dari Al-Quran kita tak suka. Apa saja yang keluar daripada Al-Quran kita rasa tak selesa. Jangan sampai Allah kunci hati-hati dan matikan hati kita terhadap wahyu-wahyu, terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung di dalamnya. Dan benda ini sememangnya berlaku. Ada hati-hati manusia yang sentiasa disinarkan, dicerahkan di sisi Allah. Ada hati-hati yang sememangnya sudah dijauhkan. Tetapi begitulah resam kita sebagai manusia. Kalau kita mengikut panduan yang betul, alhamdulillah, ada ganjaran-ganjarannya untuk itu. Dan kalau kita tersilap, Allah masih lagi beri ruang. Allah masih beri peluang kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali semula ke pangkal jalan. Jadi hari ini sama-samalah kita cuba sedaya upaya untuk menyedarkan roh-roh keimanan masing-masing yang selama ini mungkin kita terlalai, yang selama ini mungkin kita terleka dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Apapun ini sebagai peringatan yang awal. Bagaimana pula dengan ayat-ayat kauniyah? Ramai di antara kita yang hanya membaca ayat-ayat qauliyah semata-mata, tetapi melupakan sudut yang kedua bila mana Allah minta kita baca ayat-ayat kauniyah. Bagaimana nak baca ayat kauniyah? Tengok langit, tengok bumi. Kalau ayat qauliyah ada huruf, ayat qauliyah ada tulisan, ayat qauliyah ada baris, ayat qauliyah tulis berdakwat, ayat qauliyah dalam bentuk cetakan. Orang pandai baca, orang pandai tulis. Tapi nak baca dengan melihat keagungan penciptaan Allah macam mana? Tafakkur. Baca dengan berfikir, baca dengan merenung, baca dengan menghayati. Di sana adanya
kehebatan-kehebatan dan keagungan-keagungan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kena demikian? Sebab hidup manusia ni bukan nak duduk dengan Al-Quran 24 jam. Bukan maksud saya nak mengamalkan tu. Kita ni duduk dengan Al-Quran, siapa yang boleh baca 24 jam tak berhenti? Seolah-olah dalam hidup dia tak ada masa untuk kerja, hidup dia tak ada masa untuk anak, hidup dia tak ada masa untuk isteri, hidup dia tak ada masa untuk masyarakat, hidup dia tak ada masa untuk aktiviti lain. Angkat tangan. Oh, saya memang 24 jam Ustaz dengan Quran. Tak berhenti dengan Quran, saya kira tak ada lah. Sebab selain ada ketentuan-ketentuan masa kita nak baca Quran, kita ada keperluan-keperluan kehidupan lain. Jadi dalam masa kita baca ayat-ayat qauliyah, bila mana memegang Al-Quran, sewaktu aktiviti-aktiviti lain, itulah kita berpeluang untuk membaca ayat-ayat qauliyah. Kerana di sebalik langit dan bumi itu ada manusia. Di sebalik langit dan bumi adanya tumbuhan. Di sebalik langit dan bumi adanya haiwan. Di sebalik langit dan bumi adanya makhluk-makhluk yang lain. Sewaktu melakukan pekerjaan kita bisa mengambil tafakur. Sewaktu bersama anak, isteri dan masyarakat kita juga bisa mengambil tafakur. Sewaktu bersenang dan bersantai-santai di luar rumah, di mana-mana pulau, di mana-mana tempat peranginan, kita akan dapat mengambil bahagian tafakur ini. Cuma antara kita buat atau tidak, kita merenung atau tidak, kita menghayati atau tidak. Sementara kita tadi dah baca ayat-ayat Al-Quran, kita dah baca ayat-ayat qauliyah, di sinilah peluang untuk kita mengenali dengan lebih rapat, lebih dalam pencipta kita. Kenapa tujuan ini penting? Contoh, selalu saya dah sebut banyak kali tentang isu ni. Bila kita berhadapan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat Allah ceritakan tentang langit, tentang bumi, tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang, tentang apa pun. Tetapi bila kita membaca tentang matahari sebagai contoh, Allah sebut asyams, 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 matahari. Hakikatnya matahari yang Allah sebut dalam Quran tu kita perlu kenal. Matahari mana yang Allah sebut, bagaimana rupa matahari, apa special matahari, apa cerita matahari. Kita masih duduk bersila depan Quran, masih lagi menatap ayat-ayat qauliyah ni, kenal tak matahari secara sebenar? Kenal tak matahari secara hakikat, tuan-tuan? Selagi kita duduk depan Quran, duduk di sini, kita akan nampak tiang masjid, nampak kipas, nampak lampu, nampak orang. Bila baca ayat tentang matahari, nak kenal matahari, bangun, tutup Quran, letak Quran, keluar masjid. Pi dongak kepala, tengok ke atas. Nampak tak? Nampak tak matahari? Tak, maksud saya nak tengok matahari, kena duduk dalam masjid ni ke kena keluar? Kena keluar. Kena berjalan, keluar. Oh, inilah matahari yang tadi aku baca dalam Quran. Inilah matahari sifat dia bulat, contoh. Inilah matahari sifat dia bercahaya. Inilah matahari jarak dia dengan bumi macam ni, anda kajilah. Allah sebut di sini, anda kaji di luar, anda renung di luar, anda tafakur di luar. Begitu juga bila baca tentang bulan. Duduk dalam rumah, selagi duduk depan Quran, anda tak kenal bulan. Nampak isi dalam rumah anda, nak kenal bulan, keluar tengok bulan, kaji bulan, belajar tentang bulan. Begitu juga dengan benda-benda lain. Inilah kepentingan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Bila berlaku integrasi dua inilah, yang inilah yang telah menjadikan umat Islam mengungguli dan menonjol lebih daripada bangsa-bangsa, kaum-kaum dan agama lain dalam ketamadunan sejarah umat manusia. Benda-benda inilah yang diasaskan dan dibangunkan pada zaman Abbasiyah. Benda-benda inilah yang diasas dan dibangunkan pada zaman Utsmaniyah maupun Andalusia.
Tetapi hari ini bila kita mula jauh dengan Al-Quran, bagaimana integrasi ini boleh berlaku? Sedangkan kita sudah mula meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran, tidak lagi bersahabat dengan Al-Quran, tidak lagi berkawan, duduk dekat dan rapat dengan Al-Quran. Bahkan kita lebih dekat, kita lebih rapat dengan benda-benda yang selain daripada Al-Quran. Ingat, ini adalah tujuan kita. Di dalamnya ada kepentingan, ada pemahaman kepada tujuan hidup manusia ini dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.